Siaran secara langsung dari perkarangan Dewan Milenium Kepala Batas Pulau Pinang, kami bawakan bersama dengan anda. Inilah dia sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 bertemakan Bomba Frontliners Keluarga Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda sudi dan juga setia bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan juga pensiman secara dalam talian di RTM Klik pada petang ini untuk kita membawakan sambutan yang cukup bermakna bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Apa yang diterjemahkan dalam Bomba Frontliners Keluarga Malaysia? Tidak dilupakan peranan, penugasan, tugas dan juga tanggungjawab institusi dan juga anggotanya ini dalam menjadi responder dan juga first responder serta dalam urusan untuk membantu keluarga Malaysia dan juga untuk kita melihat bagaimana tugas-tugas penyelamatan dan juga berada di lapangan dan lokasi dapat diterjemahkan. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini. Alhamdulillah, selepas lebih 2 tahun kita berjeda seketika untuk sambutan yang dibuka kepada pihak umum dan juga pihak awam, dapat kita bersua kembali untuk kita menterjemahkan dan juga menzahirkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022, khususnya untuk memberikan makrifat dan juga makna serta manifestasi kepada bagaimana penugasan dan juga bagaimana apa yang telah dilakukan oleh anggota bomba dapat diterjemahkan pemahamannya serta dapat difahami dengan lebih lanjut oleh masyarakat keluarga Malaysia secara khususnya. Dapat kita saksikan ketika ini kenderaan yang membawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di perkarangan Dewan Milenium Kepala Batas untuk turut bersama-sama menyempurnakan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Alhamdulillah, di perkarangan Dewan Milenium Kepala Batas pada hari ini menerima kunjungan orang awam yang mana pameran dan juga perkongsian bersama dengan masyarakat awam juga telah pun bermula sejak semalam di perkarangan stadium dan juga di perkarangan Dewan Milenium ini untuk memberikan ruang dan juga memberikan jalan yang lebih bermakna kepada masyarakat dalam usaha untuk kita mengenal dan juga berkenal-kenalan dengan lebih rapat fungsi, tugas dan juga penugasan bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Itu dia kita dapat saksikan ketibaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan tiba di pentas utama untuk memulakan atur cara sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia bagi tahun 2022. Alhamdulillah, dengan inisiatif dan juga gagasan keluarga Malaysia, hari ini juga diterjemahkan bagaimanakah peranan dan juga fungsi keluarga Malaysia itu menjadi fungsi tugas dan juga tanggungjawab oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk turut melibatkan urus dan juga bersama dengan keluarga Malaysia dalam sebarang operasi, tugas di lapangan serta situasi. Hormat Perdana diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, di perkongsian pentas utama, Hormat Perdana disusuli dengan Lagu Negaraku dan Lagu Siap Sedia Setiap Masa. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menandakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada negara dan jabatan tercinta, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Lagu Negaraku dan menyanyikan lagu Siap Sedia Setiap Masa. Usai lagu negara, seterusnya lagu Siap Sedia Setiap Masa.
Siap sedia setiap masa. Lagu Negaraku dan lagu Siap Sedia Setiap Masa tadi diiringi dengan lintas hormat oleh Aset Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang membawa bendera Malaysia, bendera negeri Pulau Pinang dan bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya, atur cara sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 diteruskan dengan pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, usai pemeriksaan kawalan kehormatan yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk kawalan kehormatan tersebut dianggotai ataupun jumlah kekuatannya iaitu 2 orang pegawai dan 9 anggota lain-lain pangkat daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mohon menjalankan tugas-tugas lain. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, setelah selesai pemeriksaan kawalan kehormatan yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai tetamu kenamaan pada hari ini untuk penyempurnaan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia bagi tahun 2022 juga turut diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk sama-sama memeriahkan lagi dan juga menyurikan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 yang berlangsung di perkarangan Dewan Milenium Kepala Batas Pulau Pinang. Saya tidak kesorangan pada hari ini untuk membawakan bersama dengan anda intipati dan juga pengisian serta bagaimanakah yang boleh kita gambarkan berkenaan tentang sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun ini. Bersama dengan saya ialah Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Tuan Haji Nordin Fauzi, Pengarah JBPM Kuala Lumpur, dan juga Penguasa Kanan Bomba 2 Puan Siti Farizul Naim, Pegawai Khas Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM. Assalamualaikum, selamat petang Tuan Nordin dan juga Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Terima kasih. Alhamdulillah, saya juga berkesempatan untuk mengenakan kostum ataupun pemakaian uniform bagi Anggota Bomba Sedunia 2022.
Alhamdulillah, saya merasa amat teruja dan juga berbangga menjadi sebahagian daripada saksi kepada hari yang cukup bersejarah pada hari ini. Mungkin Tuan boleh bercerita sedikit berkenaan tentang signifikan ataupun penghargaan kita juga kepada sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 ini dan juga signifikan di sebalik penganjuran serta temanya, Tuan. Okey, terima kasih Is. Pertama sekali saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 kepada seluruh warga bomba di seluruh negara dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM di atas persediaan memberikan ruangan dan juga peluang kepada Jabatan Bomba untuk bersiaran langsung di sini setelah saban tahun kita tidak mengadakan sambutan begini. Dan juga saya rasa amat teruja dan seluruh kaki tangan bomba dan pihak Malaysia merasa bangga dan bertuah kerana pada sambutan kali ini turut dihadiri oleh pemimpin nombor 1 negara yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, di mana beliau sudi pula untuk merasmikan majlis yang begitu bersejarah pada petang ini. Tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada agensi yang terlibat dan berkaitan dengan signifikan sambutan Hari Anggota Bomba ini. Sambutan Hari Anggota Bomba ini adalah hari yang didedikasikan secara spesifik, secara khusus kepada anggota bomba untuk memperingati dan juga untuk menghargai pengorbanan serta khidmat bakti yang telah dicurahkan oleh mereka, di mana kerja-kerja kebombaan dan penyelamatan ini sangat-sangatlah berisiko tinggi. Okey, baik, kita berikan tumpuan di pentas utama untuk pimpinan oleh Tuan Ramli, Unit Halau Agama dan Kebajikan JBTN. Alhamdulillahil Malikil Haqqil Mubin alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setinggi-tinggi kesyukuran dan pujian kami panjatkan ke hadrat-Mu di atas rahmat dan nikmat yang berterusan kepada kami. Dapat kami berkumpul dalam majlis yang bersejarah dan gemilang ini bersempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2022 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Dipohonkan agar majlis ini mendapat naungan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami frontliners keluarga Malaysia berhimpun pada hari ini bagi menyatakan komitmen dan iltizam untuk memberikan perkhidmatan mencegah dan memadam kebakaran, menyelamat nyawa dan harta benda dengan efisien dan bersemangat tinggi. Ya Allah, sesungguhnya tugas yang kami pikul ini sentiasa berhadapan dengan ancaman dan bahaya yang tidak diduga. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, berilah pelindungan yang berkekalan kepada kami. Padukanlah semangat kami, tanamkanlah keberanian yang sejati ke dalam diri kami demi memastikan kesejahteraan rakyat dan pertiwi. Allahumma ya akramal akramin, ya Allah, kami bersyukur hidup dalam kesejahteraan dan keamanan tanpa musibah dan bencana besar yang membebankan. Kami mohon ihsan-Mu agar perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan ini sentiasa cemerlang seiring dengan wawasan yang kami rencanakan, seterusnya melonjakkan kami dalam kelompok perkhidmatan awam terbaik di negara ini. Allahumma ya dzal manni wal ihsan, ya Allah, kami juga memohon kepadamu agar wira-wira merah yang telah banyak berjasa dan berkorban jiwa raga, yang kini telah kembali kepadamu mendapat pengampunan dan keredaan-Mu. Terimalah jasa bakti mereka sebagai amal soleh di sisi-Mu. Dan dengan kasihan belas dari-Mu jua, rahmatilah dan kasihanilah keluarga yang telah mereka tinggalkan. Allahumma ya fa'alul lima yurid, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami memohon ke hadrat-Mu akan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan kepada negara kami. Rahmatilah pemimpin-pemimpinnya,
ampunilah sekalian rakyatnya. Semoga dapat kami hidup dengan selamat sejahtera dan aman harmoni dalam gagasan besar keluarga Malaysia. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسبعنا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Bacaan doa yang dipimpin oleh Tuan Rukman Ramli, Unit Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya untuk kita meneruskan atur cara, mungkin molek kiranya kita bersama juga dengan Puan Siti Farizun. Tema yang dipilih Bomba Frontliners Keluarga Malaysia dan juga lokasi pada tahun ini adalah di Kepala Batas Pulau Pinang. Mungkin boleh disekalikan untuk kita memahami dengan lebih lanjut pemilihan tema dan juga lokasi pada tahun ini. Okey, baik. Terima kasih Is. Apabila kita berbicara mengenai tema sambutan Hari Anggota Bomba pada tahun 2022 ini, seperti yang Is perkatakan tadi, ialah tema Bomba Frontliners Keluarga Malaysia, di mana tema ini telah dipilih sebagai suatu simbolik kepada komitmen dan dedikasi Jabatan Bomba dan Penyelamat itu sendiri yang sentiasa menjadi benteng utama kepada barisan hadapan dan bagi menjamin kesejahteraan dan juga keselamatan masyarakat dan negara. Dan ianya juga sejajar dengan hasrat kerajaan di dalam aspirasi keluarga Malaysia untuk memberikan satu perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh keluarga Malaysia khususnya. Dan dalam hal ini Jabatan Bomba mempunyai satu peranan yang saya rasa cukup penting dalam menyediakan perkhidmatan kebombaan yang berkualiti kepada rakyat itu sendiri melalui satu dasar-dasar yang telah kita perbaharui dan juga kita tambah baik dari hari ke hari selari dengan risiko yang semakin hari semakin kompleks. Dan untuk signifikannya pemilihan Kepala Batas ini sebagai lokasi untuk sambutan Hari Anggota Bomba pada tahun ini adalah kerana seperti yang saya katakan sebentar tadilah, saya ibaratkan pemilihan lokasi ini sebagai sirih pulang ke gagang. Kenapa saya cakapkan ibaratkan seperti itu Is? Okey, sebab kalau kita imbas kembali sejarah bermulanya era penubuhan bomba itu sendiri, ianya bermula di Pulau Mutiara ni Is. Ianya bermula di sini dan juga ialah sebagai salah satu penghormatanlah kepada yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Datuk Seri Rizal American dan Non-American. Seperti yang kita tahu, beliau merupakan orang di sini. Dan selain itu tujuan kita mengadakan sambutan Hari Anggota Bomba ini di negeri-negeri yang berbeza, saya rasakan ia kerana kita cuba mendekati rakyat-rakyat setempat di negara tersebut, di negeri tersebut. Dan ini kerana perkhidmatan kebombaan itu sendiri saya dapat rasakan memang begitu dekatlah dengan masyarakat di sini. Dan saya ingin masyarakat itu sendiri mengenali dengan lebih dekat apa itu sebenarnya bomba, apakah tugas-tugas dan peranan bomba itu sendiri. Dan masyarakat ini pula adalah sebagai sebuah keluarga kita, dan saya rasa masyarakat dan bomba itu sendiri tiada berpisah, tiada. Okey, alhamdulillah cukup menarik dan juga teruja untuk masyarakat awam bersama juga dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Kepala Batas Pulau Pinang. Seterusnya kita berikan tumpuan untuk bacaan ikrar yang dipimpin oleh penolong kanan Pesuruh Jaya Bomba Puan Sayani Haji Saidon, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah. Untuk mengetuai bacaan ikrar. Assalamualaikum Datuk Seri. Bahawa kami Pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyedari tanggungjawab kepada negara, bangsa dan agama, berikrar akan bekerja dengan ikhlas, penuh disiplin, bertanggungjawab dan berintegriti demi kecemerlangan perkhidmatan. Terima kasih Datuk Seri.
Alhamdulillah, itu dia bacaan ikrar yang diketuai dan juga dipimpin oleh penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Puan Saini Haji Saidon yang juga merupakan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah. Seterusnya, Puan Nordin dan juga Puan Farizon, kita juga akan memberikan tumpuan untuk deklamasi puisi yang akan disempurnakan oleh pegawai bomba Muhammad Fauzi Jamikah dari JBPM Negeri Sabah untuk kita menggambarkan dan juga memanifestasikan bagaimana semangat yang akan diterjemahkan melalui Wira Merah. Ayo sama-sama kita saksikan dan juga kita berikan tumpuan di pentas utama pada ketika ini untuk deklamasi puisi oleh pegawai bomba Muhammad Fauzi Jamikah dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Persilakan. Oleh pegawai bomba Muhammad Fauzi bin Jamikah dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Dipersilakan. Di hari keramat ini, kita berhimpun menyelusuri sungai peradaban sejarah, mengimbau memori perjuangan pahlawan Wira Merah. Inilah semangat Wira Merah yang tetap nyala sekalipun harus merandu perubahan arus zaman. Berdiri teguh menjunjung nusa berabad lamanya, berpaksikan ikrar setia, sedia menyelamat. Membenteng utuh di barisan hadapan demimu, keluarga Malaysia. Segenggam amanah ini kita pahatkan beriringan keluhuran budi pada masyarakat sejagat. Dengan denyut nadi dan bara semangat yang menyelirat dalam urat-urat perjuangan, kita hulurkan tangan memaut kasih tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Kita gagahkan langkah ini ke medan bakti. Kita paterikan keberanian di tubir sukma ini. Kita simpulkan keluhuran murni tanpa disanjung puja. Kita maknakan segala pengorbanan ini demi kasih pada tanah pertiwi. Celurit merah yang tersemat di tubuh ini bukan sekadar warna yang dipamerkan, tetapi lambang kekuatan dan kedamaian yang mengebar wajah perkasa dalam perdu perjuangan kita. Inilah pengorbanan murni Baknadi dan Temulang yang tidak sesekali terhenti dan rekah berkecai di tengah ranjau sebuah perjalanan. Demi keluarga Malaysia tercinta ini, wiraku, kudrat dan keringat ini kita pertaruh membanting alur ranjau yang berkelok tajam derita. Kemusnahan yang berkelubung dengan nyalaan api, arus yang bermaharaja lela di sungai dan lautan, juga gunung perbatuan dan lembahan rimba yang rawan. Tetap kita tongkah dengan keberanian, beriring doa dan istiqomah ke hadrat Tuhan. Kita titipkan semangat Wira Merah yang telah pergi meninggalkan kita dalam meneruskan langkah perjuangan panjang ini. Duhai barisan Wira Merah pahlawan negara, sekalipun tubuh ini
ini tersiat luka berdarah. Teruslah menabur bakti, memakmurkan tanah bertuah ini. Sekalipun deting waktu kian menduga, teruslah meranting pepohon amanah. Dan sekalipun nyawa menjadi korban, kita gagahkan langkah ini kerana kitalah barisan hadapan berjiwa kental, bersemangatkan keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Membawa nuansa pengorbanan dan juga perjuangan serta tanggungjawab yang ditunjukkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk makluman anda juga, Pegawai Bomba Muhammad Fauzi Jamikah yang juga pernah dinobatkan sebagai juara sayembara deklamasi puisi Merdeka Peringkat Kebangsaan pada tahun yang lalu. Cukup meremang kita mendengar deklamasi puisi yang diterjemahkan dan dimanifestasikan oleh Pegawai Bomba Tuan Muhammad Fauzi. Baik, Tuan Haji Nordin, tadi disebutkan berkenaan tentang konotasi wira merah. Itu sebenarnya amat penting dalam baik-baik puisi yang diterjemahkan itu. Jadi, apa yang boleh kita maklum dan ketahui tentang wira merah ini? Ya, sebenarnya begitu bersemangat sekali. Meremang bulu roma saya apabila menghayati baik-baik saja yang telah dibacakan tadi. Sebenarnya wira merah ini menggambarkan perjuangan, menggambarkan risiko yang dihadapi oleh pegawai-pegawai bomba ketika berhadapan dengan kecemasan. Jadi mereka selayaknya menjadi dan digelar sebagai wira merah. Baik, cukup ringkas penerangannya, kita berikan tumpuan kepada ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican, Nana Merican di pentas utama ketika ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman bin Taib, Ketua Siusa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang amat setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dev kehormat, para hadirin dan yang terutamanya yang diraikan pada hari ini, tentulah seluruh wira-wira merah yang kita raikan pada hari ini. Pertama sekali saya ingin melafazkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas riayah dan inayahnya, maka pada petang yang mulia ini dapat kita berkumpul dan berhimpun dalam satu majlis yang saya anggap cukup bermakna, iaitulah sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2022. Ia menjadi lebih bermakna dan istimewa kerana sambutan ini, pertamanya kerana saya dapat bawa sambutan yang sebegini penting untuk wira-wira merah kita ke halaman Kepala Batas Parlimen saya. Dan yang lebih penting dan istimewa, tentu sekalilah dengan kehadiran tak lain tak bukan pemimpin nombor 1 kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri pastinya merupakan sanjungan yang tidak terhingga, terperi nilainya kepada seluruh wira-wira kita, wira-wira merah kita. Dan tentu sekalilah juga kepada masyarakat rakyat di Kepala Batas, kerana ini adalah lawatan rasmi yang pertama Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke negeri Pulau Pinang, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri memilih untuk datang ke Parlimen Kepala Batas. Kita berilah satu tepukan kuat dan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia ini merupakan satu tarikh penting untuk kita ingati setiap tahun. Ia biasanya diraikan pada tanggal 4 Mei sebagai tanda bahawa pasukan wira merah ini merupakan sebahagian daripada komponen keluarga Malaysia yang cukup penting
untuk diingati dan untuk kita hargai pengorbanan khidmat bakti yang telah diberikan oleh para anggota bomba di seluruh dunia. Anggota bomba seringkali saya sifatkan sebagai sekumpulan insan dan manusia yang mempunyai semangat keberanian dan iltizam kecekalan yang cukup luar biasa. Secara peribadi, sememangnya saya tidak mengenali sebelum ini bomba secara dekat maupun mempunyai saudara yang terlibat dalam sebagai anggota bomba. Namun saya bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah memberi amanah kepada saya untuk menerajui kementerian ini yang saya mempunyai dan memperolehi peluang untuk melihat Wira Merah ini di dalam perspektif yang cukup segar serta menghargai setiap titis keringat mereka. Dalam setiap detik dan keadaan, merekalah kumpulan yang pertama sampai untuk memberi bantuan. Mereka juga dengan penuh rasa rela meminggirkan dan melupakan kepentingan diri sendiri demi mendahulukan nyawa orang lain yang mesti diselamatkan. Lihat sajalah kejadian banjir yang berlaku pada akhir tahun lalu, bagaimana mereka berada di segenap lapangan walaupun nun di sana kediaman dan rumah mereka sendiri ditenggelami dan digenangi air. Sebab itulah kita gelarkan mereka Wira Merah kita yang amat-amat kita bangga. Saya bercakap semua ini adalah bukan kerana stage performance. Bukan dibuat-buat dan dilakonkan. It is a real life situation. Saat-saat cemas yang boleh terjadi bila-bila masa terhadap sesiapa sahaja. Kebakaran, lemas, hilang, termasuklah tadi ular masuk rumah. Semuanya adalah situasi yang boleh saja mengancam nyawa manusia. Semalam kalau kita lihat tular di media sosial, video apa yang berlaku di Jabatan Pulau Pinang menunjukkan ketangkasan seorang anggota bomba yang berada di luar tugasan beliau turun membantu dan berjaya menyelamatkan seorang wanita yang tekad untuk membunuh diri. Terima kasih dan penghargaan buat PB Muhammad Syahir bin Jamaluddin daripada Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak. Begitu juga ada di antara yang tidak dapat bersama kita walaupun kita menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia kerana mereka masih bergelut menguruskan mangsa-mangsa banjir di Lawas, Sarawak dan juga di Lahad Datu Sabah. Namun ada ketikanya ada antara mereka yang gugur di sebalik seragam merah yang mereka pakai. Seragam merah ini menjadi saksi keberanian dan pengorbanan mereka terhadap masyarakat. Sekadar untuk menyebut nama-nama seperti Allahyarham Muhammad Fatah Hashim, Izzatul Akma Wan Ibrahim, Mazlan Omar Baki, Yahya Ali, Adnan Osman, Muhammad Hifzul Malik, 6 Wira Merah yang gugur ketika operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas di Puchong. Allahyarham Muhammad Dia Cik Noh yang meninggal ketika operasi penyelamatan mangsa banjir di Melaka. Allahyarham Muhammad Firdaus Sulaiman yang terkorban ketika operasi pemadaman di Segamat Johor adalah antara wira-wira merah yang telah terkorban menggadaikan nyawa mereka demi untuk menabur bakti dan jasa. Saya amat yakin nama-nama yang saya sebut tadi tak ada seorang pun anda semua yang kenal. Tapi mereka lah wira-wira yang tak pernah didendangkan. Saya nak ambil kesempatan dalam waktu yang sebegini penting untuk wira-wira merah dan anggota bomba. Marilah kita mengambil masa barang seminit. Kepada yang Islam kita baca suratul Fatihah dan kepada yang bukan Islam kita bertafakur sebagai tanda ingatan mereka kita terhadap pengorbanan suci yang telah ditabur dan yang telah diberikan oleh wira-wira merah ini. Al-Fatihah.
Hadirin hadirat yang dimuliakan, bersesuaian dengan tema tahun ini iaitu Bomba Frontliner Keluarga Malaysia. Ia merupakan simbolik kepada komitmen lebih daripada 13,000 anggota bomba yang berada di 327 balai bomba di seluruh negara, 2,000 pegawai bomba bantuan dan hampir 13,000 pegawai bomba sukarela di seluruh negara, menjadikan keluarga besar Wira Merah ini hampir mencecah 30,000 orang di seluruh negara. Maka sebab itulah KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, meletakkan soal kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan sebagai salah satu daripada 6 fokus utama pada tahun 2022 ini yang mendukung matlamat dan aspirasi keluarga Malaysia yang dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Justru bagi memastikan hasrat mempertingkat dan memperkukuh kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan, sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun ini akan mengukir sejarah dengan pelancaran dasar kebombaan dan penyelamatan negara ataupun DKPN 2021 ke 2030 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar nanti. DKPN 2021-2030 ini akan menjadi sebuah naskah yang amat penting dalam soal kebombaan dan ia digubal dengan menggunakan pendekatan whole of nation and whole of society approach, berteraskan modus operandi 47 strategi pelaksanaan dan berteraskan 4 teras utama. Teras pertama adalah persekitaran dan yang selamat. Teras kedua, amalan dan pembudayaan keselamatan. Teras ketiga, kerjasama strategik yang inklusif. Dan yang penting adalah teras keempat, pemantapan kapasiti dan keupayaan kebombaan. Melalui DKPN ini, komuniti di setiap peringkat akan dididik dengan ilmu keselamatan dan kebombaan. Malahan KPKT turut melihat pengukuhan keterlibatan bomba di peringkat komuniti dan masyarakat. Demikian juga peranan setiap individu sebagai sukarelawan menjadi teras penting untuk memastikan kejayaan DKPN ini. Kewujudan pasukan bomba sukarela ini juga perlu diperluaskan di seluruh kawasan pendalaman termasuk di wilayah Sabah dan juga Sarawak. Selaras dengan itu, hasrat DKPN ini juga akan diperkasakan dengan penganjuran program asas seperti Kelab Keselamatan Kebakaran Kanak-Kanak, Kelab 3K, pasukan bomba komuniti, pasukan bertindak kecemasan ERT dan juga skuad bomba. Oleh itu, kejayaan sebenar DKPN 2021-2030 ini dalam aspek amalan dan pembudayaan keselamatan hanya akan terjelma apabila seramai mungkin keluarga Malaysia mampu memainkan peranan sebagai first line of responders sewaktu insiden kecemasan dan bencana. Sememangnya dekad-dekad yang akan datang ini adalah dekad yang amat penting dan ia menjadi dekad yang perlu diperkasa dan keupayaan Jabatan Bomba yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, dalam soal pemantapan kapasiti dan keupayaan pasukan bomba dan penyelamat yang merupakan satu elemen penting, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah meluluskan lebih 132 juta dalam rolling plan kedua, khususnya dalam memperkukuhkan kesiapsiagaan pasukan bomba. Malah dalam rancangan Malaysia ke-12 ini juga, selaku menteri yang bertanggungjawab ke atas bomba, saya menekankan pentingnya wira-wira merah dibekalkan dengan peralatan yang jauh lebih sophisticated, future driven, yang berteraskan artificial intelligence ataupun AI, yang antaranya termasuklah pengembangan aset udara yang jauh lebih tangkas, penggunaan umpamanya buoy penyelamat kawalan jauh ataupun remote buoy, pengurangan risiko anggota terhadap bahan berbahaya dengan penggunaan kaedah robotik serta aset jentera yang lebih sophisticated dan berteknologi tinggi. Ini adalah seiring dengan kompleksiti tugas serta situasi penugasan yang semakin hari semakin mencabar tanpa mengira masa. Dalam tujuan tersebut juga,
sebanyak 18 buah projek balai bomba baru sedang dalam pelbagai peringkat pembinaan sebagai tambahan kepada 327 balai bomba yang sedang beroperasi. Insya-Allah, pasukan KPKT dalam usaha untuk memastikan lebih banyak pembangunan balai bomba dan juga fire post bagi meluaskan cakupan khidmat kebombaan hatta dan yang paling pentingnya di dalam kawasan-kawasan pendalaman. Ini sekaligus akan menjadikan KPI bomba melalui pengukuhan keupayaan aset dan jentera ini dapat mempertingkatkan kualiti respon time bomba daripada 10 minit ke 8 minit selaras dengan key performance indicator di negara-negara maju seperti Jepun dan juga Great Britain dan UK. Maka sebab itulah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita merayakan dan meraihkan Hari Bomba, Hari Anggota Bomba Sedunia, kerana kita melihat aspek kebombaan dan penyelamatan ini bukanlah suatu yang bersifat statik, malahan sentiasa bersifat dinamik. Negara kita memerlukan keupayaan kebombaan yang setara dengan negara maju. Di hujung ucapan saya sekali lagi ingin mengucapkan mewakili seluruh keluarga besar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga daripada mewakili seluruh keluarga besar Kepala Batas, sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, di atas komitmen dan kebersamaan untuk hadir menyempurnakan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Kepada seluruh anggota bomba dan penyelamat, kepada seluruh ahli keluarga Wira Merah seluruh negara, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia, dan anda sememangnya adalah wira-wira merah kepada seluruh rakyat dan keluarga Malaysia. Terima kasih Wira Merah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan yang disahirkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bernaung di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Hadirin, seterusnya kita berikan tumpuan kepada ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Ucapan rasmian sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2022 dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Yang berhormat Tuan Haji Awang bin Hashim, Timbalan Menteri Sumber Manusia, Yang berbahagia Datuk M. Nur Azman bin Taib, Ketua Setiausaha KPKT, Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Jailani bin Muhammad Yunus, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Setia Tuan Sa'dun bin Mokhtar, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan warga kerja bomba dan penyelamat Malaysia, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita dapat bersama-sama berhimpun pada petang ini bagi meraihkan hari yang penuh bermakna kepada seluruh warga perkhidmatan bomba dan penyelamat di seluruh dunia
iaitu sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 dengan tema Frontliners Keluarga Malaysia ataupun Bomba Barisan Hadapan Keluarga Malaysia. Saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada KPKT dan seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di atas jemputan untuk merasmikan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat di atas segala khidmat dan pengorbanan yang telah dicurahkan demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan nyawa dan harta benda keluarga Malaysia. Sesungguhnya, jasa, bakti dan pengorbanan anggota bomba dan penyelamat akan terus dihargai oleh seluruh keluarga Malaysia serta generasi akan datang. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, tugas anggota penyelamat amat berisiko dan bahaya. Namun dengan perkembangan era teknologi, keluarga Malaysia sudah mula memahami magnitude cabaran yang lebih kompleks dan rumit yang dihadapi oleh anggota bomba. Ketika banjir buruk pada penghujung tahun lepas, saya membuat pemantauan di kawasan terjejas teruk seperti di Selangor dan Kelantan dan melihat sendiri komitmen dan dedikasi pasukan bomba dalam menjamin keselamatan keluarga Malaysia. Seperti yang disebut oleh Datuk Seri Rizal tadi. Ketika itu ada rumah pegawai dan anggota bomba dan penyelamat yang ditenggelami air, namun mereka tidak sempat pulang kerana terlalu sibuk dengan misi menyelamatkan nyawa dan harta benda mangsa banjir. Malah ada yang bekerja 72 jam tanpa henti dan tidak tidur semata-mata kerana fokus dengan tugas membantu orang yang memerlukan dan keutamaan mereka ialah keselamatan dan nyawa orang lain. Tahniah, terima kasih. Kita berikan temukan gemuruh kepada wira-wira merah itu. Pengorbanan dan sifat mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari diri sendiri. Seumpama ini amatlah saya hargai dan anggota bomba merupakan contoh terbaik kepada keluarga Malaysia. Sewaktu pandemik COVID-19, anggota bomba merupakan salah satu barisan hadapan ataupun frontliners keluarga Malaysia, dan Jabatan Bomba dan Penyelamat merupakan antara organisasi kecemasan terawal yang digerakkan untuk menangani penularan wabak ini. Antaranya bantuan kemanusiaan dan bencana, pemindahan mangsa, disinfeksi bangunan, sehinggalah kepada membantu pengurusan pengkebumian jenazah pesakit COVID-19. Saya di sini ingin merakamkan bagi mewakili pihak kerajaan, ingin merakamkan ucapan penghargaan tertinggi kepada wira-wira merah negara di atas komitmen dan jasa bakti mereka ketika negara menghadapi krisis kesihatan rentas sempadan ini. Syabas saya ucapkan sekali lagi. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, dalam mendepani cabaran masa kini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia perlu berusaha meningkatkan kecekapan dan profesionalisme menerusi program-program strategik disusuli pelan tindakan yang melibatkan seluruh lapisan keluarga Malaysia. Menyedari cabaran yang dihadapi itu, KPKT dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah bergerak secara proaktif dengan menggubal Dasar Kebombaan dan Penyelamat Negara ataupun DKPN 2021-2030. Dasar ini diyakini
dapat melahirkan keluarga Malaysia yang berdaya tahan serta mampu mengadaptasi konsep penyelamat nyawa rakyat dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika berdepan sebarang situasi kecemasan atau bencana. Dasar ini melibatkan komitmen pelbagai pihak dalam menjamin hubungan kerjasama strategik dengan industri keselamatan, kebakaran dan kebombaan. Ini amat penting kerana ia mampu membuka dimensi baru kepada pertumbuhan yang daya saing dan daya saing ekonomi negara. Pemantapan terhadap aspek perlindungan kebakaran melalui penggunaan teknologi terkini seperti automasi dan robotik pula mampu meningkatkan keyakinan bukan sahaja daripada kalangan keluarga Malaysia, malah pemain industri dan juga pelabur. Saya yakin melalui DKPN 2021-2030, warga KPKT, khususnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, akan menzahirkan komitmen padu untuk merealisasikan hasrat dan aspirasi penyampaian perkhidmatan kebombaan yang dinamik dan progresif. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap perkembangan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan negara, pelbagai usaha telah diambil bagi memenuhi komitmen perkhidmatan terhadap keluarga Malaysia, terutamanya daripada aspek pembangunan infrastruktur kebombaan dan modal insan. Justru, kerajaan telah meluluskan peruntukan pembangunan Rolling Plan kedua RP2 2022 sebanyak 132.4 juta kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menambah baik kesiapsiagaan dan kebajikan anggota. Ini meliputi jentera bomba, kenderaan utiliti, kenderaan forensik kebakaran, PPE serta sistem perisian pemantauan kebombaan yang bertujuan mempertingkatkan keberkesanan jabatan dalam menangani kes kecemasan. Saya juga difahamkan terdapat 18 buah projek pembinaan balai bomba dan apabila siap nanti ia akan memberi impak besar kepada pengurangan tempoh masa bertindak sekaligus dapat meningkatkan keyakinan keluarga Malaysia terhadap kesiapsiagaan Jabatan Bomba. Kerajaan juga telah meluluskan projek Physical Facility Kebombaan yang kini dalam proses pelaksanaan, iaitu Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Pangkalan Operasi Utama Subang, Selangor serta Kuartus dan Balai Bomba Gotong Jaya, Genting, Pahang. Dan saya yakin ketiga-tiga projek ini mampu merencana impak yang optimum dalam aspek pentadbiran, pengoperasian dan kebajikan anggota. Kerajaan juga akan memastikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terus relevan dengan keperluan rakyat sejajar dengan peningkatan risiko semasa. Justru mengambil kira faktor pemerkasaan dan pemodenan aset kebombaan, kerajaan dalam proses mempertimbangkan bagi kelulusan permohonan Rolling Plan ketiga 2023. Dari aspek kebajikan, kerajaan telah meluluskan permohonan pemanjangan bayaran allowance kemahiran khas kepada pegawai yang bertugas sebagai jurulatih dan tenaga pengajar di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. Walaupun pada peringkat awal kita menerima permohonan dengan kadar RM300 bagi dua insentif untuk jurulatih dan tenaga pengajar, saya berpandangan kadar itu tidak sesuai dan saya telah mengarahkan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk menambah jumlah allowance jurulatih dan tenaga pengajar seperti berikut. Yang pertama, bayaran insentif hazmat melibatkan kadar bayaran RM30 bagi setiap operasi dan maksimum sebanyak RM600 sebulan.
Kedua, bayaran insentif penyelamat di air melibatkan kadar bayaran RM30 bagi setiap operasi maksimum sebanyak RM600 sebulan. Yang ketiga, bayaran insentif rawatan kecemasan ataupun EMRS melibatkan kadar bayaran secara pro rata maksimum RM150 sebulan. Dan keempat, bayaran allowance tanggungjawab khas pemandu melibatkan kadar bayaran secara pro rata maksimum RM150 sebulan. Kelulusan allowance ini akan memberi manfaat kepada 114 orang pegawai bomba dari grade KB-19 hingga KB-38 yang bertugas sebagai jurulatih dan tenaga pengajar di 5 buah akademi bomba dan penyelamat Malaysia. Diharapkan dengan kelulusan ini, jurulatih dan tenaga pengajar dengan kemahiran khas ini akan terus meningkatkan komitmen dan kualiti kerja ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti dan berwibawa. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih khususnya kepada seluruh warga bomba di atas segala khidmat bakti yang telah dicurahkan demi menjaga kesejahteraan dan keselamatan nyawa dan harta seluruh keluarga Malaysia. Saya juga menyeru kepada seluruh keluarga Malaysia supaya terus memberikan sokongan dan menghargai jasa dan khidmat bakti anggota bomba dan mendoakan supaya mereka sentiasa dilindungi dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang menjalankan tugas dan tanggungjawab. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Dengan itu, saya akhiri dengan ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022 serta melancarkan Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara DKPN 2021-2030. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk ucapan perasmian dan juga seterusnya merasmikan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia bagi tahun 2022. Seketika kita akan berikan tumpuan juga untuk siaran pada petang ini dengan gimik pelancaran bersempena dengan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Puan Farizon, mungkin boleh dikongsikan apakah yang bakal diilustrasikan ataupun digambarkan untuk gimik pelancaran ini. Okey, baik, terima kasih Is. Signifikan gimik pelancarannya dengan menggunakan pesawat ini menunjukkan keupayaan dan juga kepelbagaian terhadap perkhidmatan kebombaan yang bukan sahaja kita nampak tertumpu di darat dan di air, malah juga di udara. Dan ini juga menunjukkan satu komitmen dan juga iltizam Jabatan Bomba itu sendiri dalam menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan masyarakat dan negara. Dan Jabatan Bomba akan terus komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik secara holistik dan bersepadu. Jadi signifikannya Is, di sini kita memaparkan gimik perasmian tersebut kerana dengan pertambahan 2 lagi buah helikopter ataupun pesawat AW189 akan dapat memperkasakan lagi bahagian udara bomba. Jadi sekarang ini Jabatan Bomba secara keseluruhannya mempunyai 9 buah pesawat ya Is, dan kelihatan di udara juga kini sebuah pesawat jenis AW139 bila Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang menurunkan seorang anggota penyelamat dari pasukan MAS ataupun MAS Team, iaitu pegawai bomba Isawati binti Supardi. Anggota wanita yang akan diturun. Itu adalah seorang wanita yang turun menggunakan pesawat yang kita panggil sebagai teknik abseiling. Boleh lihat di udara kini di mana mereka
kita sedang bersedia untuk melakukan teknik abseiling. Apa kepentingan operasi ini ataupun penugasan operasi ini dalam suatu penugasan kebombaan? Okey, baik Is. Teknik abseiling ini sebenarnya kita gunakannya oleh anggota penyelamat bagi tujuan menurunkan penyelamat di kawasan yang kita sukar untuk dicapai, di mana kawasan itu sempit, di tempat-tempat yang tiada kawasan pendaratan untuk pesawat, di puncak gunung dan sebagainya. Dan di situ bukanlah satu perkara yang mudah. Yang resilient, yang berdaya tahan serta mampu mengadaptasi konsep citizen life saver ke dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika berhadapan dengan situasi kecemasan ataupun bencana. Baik, selain daripada dasar kebombaan dan penyelamatan negara 2021 sehingga 2030, signifikan kepada dasar kebombaan ini kepada anggota sendiri dan juga untuk melihat tempoh 10 tahun itu adalah satu tempoh yang kritikal untuk menambah baik dan juga memberikan khidmat yang terbaik bagi anggota bomba. Dasar ini juga mencerminkan bagaimana komitmen kerajaan dan juga jawatan untuk melahirkan organisasi bomba yang moden bagi mengimbangi risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh negara dan oleh keluarga Malaysia. Baik, seterusnya kita juga akan menyaksikan sedikit persembahan untuk sebelum kita menutup pada ketika ini. Di samping dan juga sambil-sambil anda sedang menyaksikan kesimpulan daripada Puan Siti Fahruzun sendiri untuk kita membawa cabaran dan juga harapan bagi anggota bomba, khususnya anggota bomba wanita, kepada apresiasi yang ditunjukkan kepada anggota bomba sedunia. Okay, baik, terima kasih. Sebetul saya sangat setuju dengan apa yang telah Is perkatakan sebentar tadi. Dan cabaran sebagai anggota wanita itu sendiri sangat jelas di mana kita sebagai golongan minoriti di dalam kerjaya yang dimonopoli oleh kaum lelaki ini. Dan memang orang kata banyak betul cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan yang harus kita lalui, dan ini melalui pengalaman saya sendiri Is, di mana semasa sedang menjadi pelatih, dan pada ketika itu saya perlu menjalani satu latihan yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental, di mana layanan yang diberikan kepada jurulatih terhadap kami adalah sama sahaja, tidak ada beza antara lelaki dan juga wanita. Dan seperti kita tahu, apa jua bentuk latihan yang telah dilaksanakan harus bersama-sama dilakukan tanpa ada apa-apa pengecualian. Dan dalam konteks kebombaan juga, untuk menjadi seorang anggota bomba yang kompeten itu, kita perlu melalui satu cabaran dalam dunia kebombaan. Seperti yang kita tahu, bukan mudah untuk menjadi anggota bomba ini. Ia memerlukan satu semangat ataupun keberanian dan semangat juang yang tinggi, dan lebih-lebih lagi ia melibatkan nyawa dan harta benda orang lain. Tetapi orang kata demi tugas yang telah dipertanggungjawabkan, maka kita tetap melaksanakannya dengan penuh amanah dan dedikasi. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Fahruzun. Kepada Tuan Haji Nordin pula pengharapan sebagai kesimpulan untuk kita menutup sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia pada tahun ini, apakah yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton ketika ini? Sekali lagi, akhir sekali saya menaruh harapan yang tinggi agar bomba dan penyelamat Malaysia ini sebagai frontliners sentiasa bergerak maju dan berupaya memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada keluarga Malaysia. Dan sekali lagi juga saya mengambil kesempatan akhir ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih pada pihak kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di atas sokongan yang telah ditunjukkan dalam majlis pada hari ini dan sokongan berterusan sepanjang masa yang telah diberikan oleh pemimpin nombor 1 negara kita. Alhamdulillah, terbaik Tuan Haji. Terima kasih diucapkan kepada penolong kanan Pesuruhjaya Bomba yang serta Tuan Haji Nordin Fauzi, pengarah JBPM Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada penguasa kanan Bomba 2 Puan Siti Fahruzun Naim, pegawai khas Timbalan Ketua Pengarah Operasi JBPM, kerana bersama dengan kami. Kepada seluruh anggota bomba, selamat Hari Anggota Bomba Sedunia bagi tahun 2022. Anda masih boleh datang di perkarangan Dewan Milenium kepada batas Pulau Pinang untuk menyaksikan acara yang disediakan pada hari ini. Dengan itu, selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2022. Bomba, frontliners keluarga Malaysia. Assalamualaikum.